sahabat-sahabat dan keluarga Islamic Relief. Ya. InsyaAllah pada pihak jangan lupa kita punya always forever kita punya tagline fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Sekali lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia, kita dah sampai ke penghujung warna pagi juga dengan berakhirnya Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia sebentar tadi. Ya, maka berakhirlah warna pagi kita untuk hari ini, hari Isnin. Kita jumpa lagi esok dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik. Dan selepas ini Yati akan bersama dengan anda semua, InsyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Berita ini dibawakan eksklusif oleh Kembara Salam Travel and Tour Sdn Bhd. Layari www.kembarasalam.com atau hubungi 010-8272-659 untuk info. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancong. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Masina Alias dalam Berita IKIM. Sebanyak 1,312,205 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun atau 37% populasi itu di Malaysia telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC KID setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sejumlah 2,848,821 individu atau 91.6% daripada kumpulan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka, manakala 2,946,103 atau 94.7% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP memberi jaminan akan menyiasat setiap kes kenaikan harga barangan yang melampau secara terperinci dan menyeluruh di setiap peringkat pengedaran bagi mengelak berlakunya aktiviti pencatutan. Timbalan Menterinya Datuk Rasul Wahid berkata setiap aduan kenaikan harga tidak munasabah akan diselidik bermula daripada pihak pengeluar, pemborong, pengedar dan peruncit bagi melihat puncanya. Beliau berkata sebagai negara yang mengamalkan sistem ekonomi terbuka, harga barangan ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran serta peniaga boleh menentukan sebarang perubahan harga barangan namun tertakluk kepada penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pengusaha hotel dan restoran di negeri Melaka disaran supaya tidak menawarkan sajian atau bufet berbuka puasa pada harga tinggi sepanjang Ramadan ini. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata, pihak hotel diminta menawarkan harga berpatutan sekaligus menarik lebih ramai orang menikmati juadah di premis mereka. Sulaiman berkata kerajaan negeri serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Melaka akan sentiasa bekerjasama bagi memastikan harga barangan kawalan sentiasa dipatuhi. 6 daerah di Sabah mencatat sifar kes baharu COVID-19 semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masihudin Manjun berkata, daerah terbabit ialah Kalabakan, Tonggok, Nabawan, Kunak, Telupit dan Semporna. Katanya 15 daerah pula merekodkan satu digit jangkitan baharu iaitu Putatan membabitkan 9 kes, Kuala Penyu dan Kudat masing-masing 7, Keningau, Kota Marudu, Ranau dan Beluran masing-masing 6, Tenom 5, Kinabatangan 4, Sipitang dan Pitas masing-masing 3, Beaufort, Kota Belud dan Tambunan masing-masing 2 serta Lahad Datu 1. Masih diberkata perkembangan itu menjadikan jumlah kumulatif jangkitan COVID-19 di Sabah kini mencecah 366,437 kes. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Berita itu tadi telah dibawakan eksklusif oleh Kembara Salam Travel and Tour Sdn Bhd. Layari www.kembarasalam.com atau hubungi 010-8272-659 untuk info. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancong anda. Kembara Salam. Package muslim yang terbaik untuk anda. Bermusafirlah bersama Kembara Salam. Menawarkan pakej Jordan Palestin, pakej Eropah dan Balkan. Layari www.kembarasalam.com atau WhatsApp 010-8272-659. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancongan anda.
Kapsul Masa. Pada 8 April 2013, Majlis Makan Malam yang julung kali dianjurkan iaitu Malam Amal Tahajud Cinta telah diadakan di Hotel Grand Hyatt Kuala Lumpur. Majlis ini merupakan kerjasama dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Yayasan Ihtimam Malaysia, Majlis AIDS Malaysia dan Yayasan AIDS Malaysia. Tujuan penganjuran Malam Amal ini adalah untuk mengumpul dana bagi membina rumah perlindungan HIV/AIDS serta memberi bantuan kepada orang yang hidup dengan HIV. Antara tujuan lain adalah sebagai usaha pihak JAKIM dalam menjalankan dakwah korporat kepada ahli-ahli perniagaan dan kenamaan di Malaysia. Ia juga membuka minda golongan ini betapa pentingnya pembabitan mereka dalam memberi sumbangan dan menyokong usaha menangani isu HIV/AIDS di Malaysia. Makan malam tersebut adalah tajaan penuh oleh pihak Hotel Grand Hyatt sebagai tanda sokongan dalam usaha menangani isu HIV/AIDS. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس جحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا
Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Isnin kembali, maksudnya Yati juga kembali bersama dengan anda menerusi aspirasi 10.1 edisi Isnin hari ini 28 Mac 2022. Masya-Allah, kita dah berada di tanggal 25 Syakban 1443 Hijrah. Moga-moga Allah berkati kita di bulan Syakban ini. Allah panjangkan usia kita sampai kita ke bulan Ramadan yang sangat kita nantikan dalam keadaan kita dapat beramal dengan amal yang baik dan juga Allah terima amalan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk rakan pendengar, alhamdulillah untuk bersama dengan Yati. Sebentar tadi anda telah pun bersama dengan sahabat-sahabat Warna Pagi 4 jam bersama dengan Luqman Hakim dan juga Sufian Amrin. Terima kasih pada mereka berdua kerana telah pun menghiburkan pagi anda, memberikan semangat untuk kita meneruskan kehidupan dengan lebih bermakna lagi, insya-Allah. Tak ketinggalan nak ucapkan terima kasih juga pada penerbit mereka, Puan Hajah Mazlina Ismail. Baiklah, untuk bersama dengan Yati hari ini, hari Isnin, tak lain tak bukan, kalau ikut jadual kita, memang kita akan bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra. Kita bakal bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin kejap lagi dalam Pesona di Zahra untuk perkongsian pengurusan emosi, insya-Allah. Dan hari ini Ustaz bakal kongsikan tentang emosi pengembangan. Ni emosi pengembangan ya, bukannya badan berkembang ataupun pengembangan badan. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan rakan pendengar nantinya. Perkongsian kita akan kongsikan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk sahabat-sahabat yang ikuti di FB, tekanlah butang share supaya lebih ramai lagi dapat mengikuti perkongsian Ustaz Muhammad dalam Pesona di Zahra untuk pengurusan emosi pengembangan hari ini, insya-Allah. Baiklah, untuk pagi ini jom kita nak bersama nak menaikkan semangat kita menantikan Ramadan, insya-Allah, pesta ibadah bersama dengan Mirwana saat ini dengan pesta Ramadan tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apabila Ramadan tiba, sambutlah dengan gembira. Hadirnya bulan mulia, insan tersenyum ceria. Menahan lapar dahaga, masih gagah bertenaga. Takkan mengalah dan lemah, kan terus melangkah. Walaupun diduga, moga kan tetap tabah. Ramadan, Ramadan, bulan pesta pahala. Ramadan, Ramadan, bertemasya ibadah. Bersama rebut segala pahala yang tersedia. Anugerah kurniaan Allah di bulan rahmat yang indah. Berterawih berjamaah, seiring rapatkan ukhuwah. Banyakkanlah bersedekah, fakir dan yatim tak dilupa. Berdoa di tengah malam, mohon ampun dosa silam. Berzikir dan beristighfar, memburu Lailatul Qadar. Al-Quran dibaca, hayati semua ajarannya. Ramadan, Ramadan, bulan pesta pahala. Ramadan, Ramadan, bertemasya ibadah.
solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Bersedekahlah. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan kita melakukan sedekah. Jom bersama-sama dalam pembinaan Masjid Yusof Kampung Sungai Pusu Gombak. Anda boleh terus menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Islam 1416 2011 000 520. Jom sedekah. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Dah lama kita tak kunjungi pesta buku kan? Yelah, sejak kau pergi Melanda, rasa rindu pula. Tapi jangan risau. Saya dengar pesta buku digital akan diadakan dari 24 Mac sehingga 30 Mac 2022. Kita boleh mendapat diskaun e-buku IKIM sebanyak 15%. Tapi kenapa kita perlu beli e-buku? Sebab macam-macam kelebihan boleh kita dapat. Lebih murah, jimat, dapat dibaca segera. Saiz fail pun kecil. Dan satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti yang berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, iPad, komputer, semua boleh. Oh, menarik tu. Macam mana nak beli? Layari je www.ikimniaga.my dan pilih e-buku IKIM. Lepas tu, tekan je pada buku yang kita nak dan kita akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Untuk bantuan, WhatsApp je di 011-5769-5400. Cepat sementara promosi masih ada. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen Infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Benar. Sifat benar disebut lebih 10 kali dalam Al-Quran. Antara ayat yang menyebut tentang sifat benar termasuklah Surah Al-Ahzab ayat 23 hingga 24. Dan bermaksud demikian, antara orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan ada mereka yang menunggu giliran. Dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang yang benar disebabkan kebenaran mereka dan menyeksa orang yang munafik jika dia dikehendaki atau dia menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya petik kata-kata seorang ahli falsafah daripada Eropah yang kandungan ideanya itu amat mirip pada nilai Islam.
Ini yang dilafazkan oleh ahli falsafah barat ini. Seseorang itu jika dia cuai, tidak benar, tidak bersifat benar dalam perkara-perkara yang kecil, dia tidak boleh dipercayai dalam perkara-perkara yang penting. Sebagai kesimpulan yang mungkin mengandungi semua nilai tadi, apa yang dilafazkan oleh Khulafa Ar-Rashidin dalam bahasa Inggeris. Abu Bakar, upon succeeding as the first caliph, gave a speech on good governance in which he noted a few crucial characteristics. He said, I have been given authority over you, although I am not the best of you. If I do well, help me, and if I do wrong, set me right. Loyalty is to tell the truth to a leader, treason is to hide it. The weak among you will be powerful in my eyes until I get the right from him. If people do not follow in the way of Allah, He will disgrace them. Obey me as long as I obey Allah and His Prophet. And if I disobey them, you owe me no disobedience. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama dengan kami. Dah masuk waktu ini untuk sama-sama kita berada dalam Zon Pesona di Zahra. Untuk sahabat-sahabat pendengar yang mengikuti perkongsian ini secara langsung di FB IKIM FM. Dah nampak dah tu Ustaz Muhammad senyum-senyum kat ujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sabar minggu tak gagal Ustaz untuk bersama dengan kita. Terima kasih banyak Ustaz sudi sekali lagi bersama dengan sahabat-sahabat. Dan kali ini kita nak bawakan pada rakan-rakan pendengar, sebab kita tahu ni memang kita fokus untuk perkongsian pengurusan emosi. Dan kali ini Ustaz nak bawakan pengurusan emosi tentang pengembangan. Ini bukan yang tentang saiz badan pengembangan Ustaz kan? Bukan kan? Tentang emosi pengembangan. InsyaAllah Ustaz kita kongsikan awal ini apa yang dimaksudkan dengan pengurusan emosi yang dikaitkan dengan pengembangan ini Ustaz. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Antara mata Allah dijikati seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, dan abang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, alhamdulillah kita dalam maknanya fasa maknanya mengenal ataupun pengurusan emosi Pesona di Zahra pada tahun 2022. Jadi untuk fasa yang pertama ni kita kenal 12 jenis emosi dulu kan, sebelum kita akan pergi kepada maksudnya yang lebih lanjut lagi ya. Okey, sebelum itu sebagai mukadimahnya setiap minggu saya suka untuk mengingat ataupun berkongsikan kembali manusia ni diciptakan daripada 5 unsur Dan bila kita bicara mengenai satu orang insan, ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia sebaik-baik susunan, sebaik-baik kejadian Kita belajar perkataan takwim. Mana biasa kita dengar perkataan takwim, kalender kan? Kalender takwim 14 berapa 46 tu kan. Maknanya susunan atau takwim itu. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebaik-baik takwim, sebaik-baik kejadian sebaik-baik susunan. Jadi manusia ni ada 5 unsur yang membentuk manusia itu Yang pertamanya iaitu manusia dia ada roh. Roh kena sihat. Yang keduanya manusia ada akal kena sihat Kita bicara mengenai mental health maknanya banyak sekarang maknanya gangguan kesihatan mental dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya hati tempat letaknya emosi hati kena sihat. Dan yang keempatnya manusia tak ada nafsu kena sihat masuk nafsu ni sihat, maknanya nafsu itu tidak mempengaruhi kita dan kita tidak maknanya terperangkap dengan ajakan nafsu yang dalam Quran Allah sebut la ammaratun bisu, dia suka mengajak kepada kejahatan Dan yang kelima fizikal, maknanya jasad kena sihat Dan bila kita bicara mengenai kesihatan seseorang insan, maka kita perlu memelihara kelima kesihatan ini. Roh kena sihat, akal kena sihat, hati kena sihat, nafsu kena sihat dan juga jasad kena sihat. Jadi maknanya itulah maksudnya. Jadi bila kita melihat satu orang yang kita tengok, muka handsome, net je muka, tapi perangai tak senonoh kan.
Maknanya ada salah satu daripada unsur dalam badan dia tidak sihat. Mungkin nafsu dia tidak sihat. Kan? Kita tengok macam muka jelita kan. Maknanya tapi maksudnya asyik burn out je. Maksudnya suka marah-marah, mudah marah-marah contoh kan. Mungkin emosi dia tidak sihat. Kan? Jadi kadang-kadang kita tengok orang ni okey tapi kenapa macam begini perangai dia. Maksudnya ada salah satu daripada unsur dalam diri dia yang tidak sihat. Ini bila kita faham benda ni, jadi kita tengok isteri kita, anak kita, orang sekeliling kita, suami kita, ayah mertua kita, ayah kita boleh tolong bantu diri kita dan bantu orang lain. Kalau kita faham mana bahagian-bahagian yang dia kurang sihat. Sebab kalau salah satu kurang sihat, dia tidak seimbang. Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian dia boleh menjadi serendah-rendah kejadian. Kan? Kalau dia tidak seimbang mana kesihatan itu. Okey. Jadi kita balik pada perkongsian kita. Kita dalam bincang mengenai emosi sebagai asas emosi yang penting ada 12 maknanya sebagai asas yang besar dia. Hari ini kita bincang mengenai emosi pengembangan. Okey. Pengembangan ni juga maknanya dia punya ciri-ciri yang besar pengembangan ni adalah penyertaan. Okey, penyertaan maksudnya ada orang yang ada emosi maknanya penyertaan yang tinggi. Kalau dia tunjuk tinggi, dia suka mengajak orang lain. Mana kalau dia kata dia nak pergi mana-mana, jom. DJ KIT, jomlah kita pergi sarapan sini. Jomlah kita pergi makan apa semua. Dia suka mengajak orang. Maksudnya dia suka maknanya penyertaan, dia suka mengajak orang lain. Dan kalau dia perlu, bila kita bicara mengenai emosi ni dari dua dimensi, kita kena faham maknanya ada emosi yang orang tunjuk, apa yang dia show, kan? Dan ada emosi yang orang perlu, apa yang dia needs, kan? Benda yang show, benda yang nampak, benda yang needs, benda yang tak nampak. Siapa yang tahu? Benda yang needs tu maknanya benda yang maknanya maknanya kita perlu kan. Mana tak ada seorang pun tahu. Dia kena bergaul lah. Sebab tu dalam Sayyidina Umar kata maksudnya ajak orang bermusafir. Mana kamu akan lihat maknanya perangai dia sebenar. Maknanya apa yang dia perlu tu kita tak tahu tu. Okay. Sebagai wakil kepada sidang pendengar sekaliannya, saya nak tanya DJ KIT. Warah kono. Warah kono. Okey, ayo. Okey. Dia tak ada betul salah Dia maknanya sebagai biar orang lebih faham. Okey. DJ KIT kalau pergi ke mana-mana suka mengajak orang tak? Suka tak ajak orang? Macam jom suka tak? Suka, ada kawan. Suka kan? Okey, maksudnya suka mengajak orang. Maksudnya jom kita ke sini, jom kita ke sini. Okey. Soalan kedua dia. Kalau orang ajak DJ KIT untuk jom ke sini, suka tak nak mengikut? Suka. So, kadang-kadang tak ada idea. Kadang-kadang tak ada idea nak pergi situ, tiba-tiba orang ajak. Dia sukalah. Okey. Maksudnya, kalau kita lihat, ni contoh, dia tak ada salah betul. Semua bagus. Dia ada positive side, ada negative side. Okey. Maksudnya kalau kita tengok di sini, DJ KIT, emosi pengembangan dia atau penyertaan dia dalam tunjuk suka. Maknanya agak tinggi juga. Dan perlu pun agak tinggi juga. Maknanya suka mengajak kan, dan juga kalau orang ajak suka juga untuk mengikut. Maknanya apa juga keadaan, maknanya dia punya sebab. Mungkin macam DJ KIT kan, sebagai DJ mungkin nak percambahan idea dan sebagainya kan. Jadi maknanya suka untuk maknanya berbual dengan orang, mungkin apa masalah yang agak, jadi boleh dibawa topik ini maknanya dalam pengacaraan. Dia maknanya suka mengajak dan juga maknanya suka juga kalau diajak. Okey. Tapi sebenarnya dalam sekeliling kita ada orang yang tunjuk dia tak suka mengajak. Maknanya tunjuk dia rendah. Dia kan pergi seorang-seorang dia suka seorang-seorang dia. Kalau kita tahu kadang-kadang ada orang yang suami ataupun isteri, dia kalau nak pergi pasar ke, dia suka seorang dia. Dia rasa dia lebih ringkas. Kalau pergi seorang tu lebih ringkas. Maknanya kalau ramai-ramai pun kata alah bukan menolong pun lah maksudnya macam tu kan. Dia suka, maknanya mengajak dia agak rendah. Dan ada orang yang perlu tinggi, maknanya dia tak suka mengajak orang, tapi dia suka kalau orang ajak dia ke mana-mana. Maknanya kalau dia kata orang tak ajak, dia kecil hati, tapi dia tak suka mengajak orang. Maknanya kalau ke mana-mana dia solo je, tapi dia suka orang ajak dia.
Okey, kita balikkan. Ini kita fahamkan dulu. Kejap lagi Bibo akan kita refleksi diri kita, suami kita, isteri kita dan sebagainya. Okey. Ada orang yang kadang-kadang dia pula suka mengajak. Dia suka mengajak, jom kita ke sini, jom kita ke sini. Tapi perlu dia rendah. Kalau orang ajak, belum tentu dia pergi. Ini kalau kita tengok kan, macam mana ada orang yang kenduri kahwin dia tak pergi. Dia bukan tak nak pergi, dia pengembangan tu atau penyertaan tu dia agak rendah. Maknanya orang dia suka mengajak, jom kita ke sini, tapi orang ajak dia belum tentu dia ikut. Dia cakap itu pernah tak jumpa orang macam ni? Pernah Mungkin boleh kongsi macam mana? Kalau ngajak dia tak nak ikut. Kan? Jadi maknanya dia suka mengajak, tapi kalau kita ajak dia tak suka nak ikut. Okey. Jadi cuba kita bayangkan, Ibu kakak ayah Sisa. Jom sekarang ni kita masuk kepada analisis dalam rumah tangga. Okey. Bayangkan kadang-kadang isteri dia tak suka diajak. Maknanya dia punya emosi perlu dia rendah. Dia perlu dia rendah. Maksudnya orang ajak dia, tak apalah, pergi dululah, kan. Dan suami pula adalah orang yang maknanya tunjuk tinggi. Dia suka mengajak. Kalau makan, ada orang yang dia tak boleh makan kalau isteri tak ada kat sebelah. Dia suka mengajak. Kalau isteri dia, saya pernah jumpa, kata Ustaz, saya pernah jumpa satu orang, saya ada perangai buruk sikit Ustaz. Saya kata, apa dia tuan? Saya Ustaz, kalau saya makan, saya nak isteri saya dekat sebelah Ustaz. Kalau kita bergaduh Ustaz, isteri saya baik, dia akan hidangkan makan apa semua, isteri tak dekat sebelah, saya tak takkan makan Ustaz. Mana dia suka nak berteman. Maknanya dia suka nak mengajak untuk ada sekali. Maknanya ada orang macam ni. Okey, bayangkan suami suka mengajak dan isteri jenis orang yang tak suka diajak. Mungkin di awal perkahwinan ada faktor-faktor lain yang suka nak kebersamaan. Tapi bila berkahwin, salah satu emosi antara suami dan isteri ni begini. Maka suami kata, jomlah teman saya kejap. Abang pergilah. Jomlah teman saya kejap pergi. Alah, abang pergi je lah. Takkan tak boleh pergi seorang. Kan, maknanya dia mengajak isteri tak suka diajak. Suami pergi seorang-seorang. Banyak benda pergi seorang-seorang. Maknanya isteri tak suka nak diajak. Tapi maknanya benda ni bukan negatif. Itu memang dia. Itu memang diri dia. Itu memang diri dia. Bukan kenapa awak tak boleh? Tak, itu bukan memang diri dia. Maka akhirnya kadang-kadang ada orang jadi bermula konflik rumah tangga daripada perkara yang demikian. Kita bertemu selepas ini. Masya Allah. Maknanya memang wujud Ustaz. Macam sahabat kita ni tadi kan, Nur Diana Karim kata, saya pun ke mana-mana suka sorang-sorang Ustaz. Tapi tak biasa, saya tak biasa ajak orang. Tapi saya suka kalau diajak. Memang wujud Ustaz. Ya, memang wujud. Nanti para pendengar ibu-ibu, akak-akak sekalian boleh kongsikan pengalaman kita, refleksi kita, biar kita kongsi, maka kita akan lebih faham. Memang wujud orang yang macam contohkanlah Kak Puan ni kan. Maknanya dia memang tak suka diajak. Maksudnya suka pergi solo seorang dia. Tapi dia suka diajak. Ini kalau dia kata suami tak ajak ataupun kawan-kawan tak ajak, boleh mudah kecil hati. Tapi dia tak mengajak orang. Tapi kalau orang ada majlis atau keramaian, suka untuk dia ajak. Kenapa tak jemput saya? Mana dia akan mudah kecil hati. Ini kita kena faham. Daripada mana dia kecil hati? Why? Kenapa? Kan? Jadi itu baru kita faham. Taklah kita kata, tak faham hari ni, tak faham hari ni. Maknanya banyak orang yang cakap, saya tak faham lah isteri saya Ustaz. Tak faham tu mana? Tak faham tu ada bentuk-bentuk emosi yang perlu kita selami untuk kita fahami, untuk kita faham dan kita lebih detail spesifik daripada mana timbulnya perselisihan itu. Kan, selamat memahami diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita, insya-Allah. Kita ada rakan-rakan kita macam Nazim, Dam, Anthony Leong ni, saya rasa daripada tempat yang sama, mungkin dia ajak sama-sama kan. Dia boleh dengar sama-sama Ustaz Radio IKIM ini dengan daripada IKIM, IKEM Kem Mahkota Keluang Johor katanya. Ni kira macam ajak-ajak juga ni kan. Jadi ramai-ramai dengarkan Radio IKIM. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi lepas ini untuk anda. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
صلى عليك الله يا رسول الله صلى على رسول الله محمد مصطفى ada satu bintang sinarnya berseri cahaya atas cahaya empat yang utama Jangan kita ragu, cobalah sedaya mampu hidupkan berarti. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini Ustaz bawakan kita tentang tajuk pengurusan emosi pengembangan. Ada perlu dan tunjuk yang tinggi dan rendah. Sebenarnya setiap orang berbeza, setiap orang unik kan Ustaz kan. Seperti sahabat-sahabat kita dah ramai kongsikan juga Ustaz. Antaranya macam sahabat kita Hania Ismail kata saya suka mengajak dan diajak. Contoh lagi Umi Samiha Salimah kata kalau saya suka ada kawan-kawan tapi kalau kawan-kawan tak ajak tak kecil hati. Bagi saya jika ramai-ramai kalau ada masalah ada orang lain yang kita boleh minta tolong. Kalau seorang-seorang kadang-kadang bahaya juga. Jadi macam-macam cara orang, macam-macam kerana masing-masing hidup masing-masing lah Ustaz. Tapi macam contoh sahabat kita ni Mar Ismail kata Ustaz, bagaimana Ustaz nak selesaikan kalau kebanyakan emosi suami dan juga isteri bertentangan dan sangat ketara, ekstrim Ustaz. Sentiasa ada konflik dan kebanyakan perkara. Apa nasihat Ustaz? Nanti Ustaz akan bawa juga kita pada itu. Cuma kita nak sambung lagi Ustaz tentang emosi emosi pengembangan perlu dan tunjuk tinggi dan rendahnya. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih kepada DJ Kayati. Okey, so jadi maknanya bila kita refleksi diri baru kita perasan kadang-kadang sebab kadang-kadang kita tak perasan dan kadang-kadang kita tak perasan konflik tu berada di mana. Kadang-kadang kan kita tak perasan berada di mana konflik tu. Okey. So kita tengok sekarang ni maknanya emosi perlu kita tengok juga dulu perlu tinggi, perlu pengembangan tinggi ataupun kita panggil perlu penyertaan tinggi. Okey. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Jadi kita kena perasan benda ini. Sebab apa? Kena perasan isteri kita, anak kita, suami kita dan orang sekeliling kita. Okey. Banyak kalau kita tengok jenayah-jenayah yang berlaku, kadang-kadang ada penjenayah yang berlaku secara paksaan. Contoh macam katakanlah, maaf saya sebut menyerogol dan sebagainya. Tapi kadang-kadang, terutama budak-budak universiti, kadang-kadang yang jenis perlu tinggi. Baru kenal daripada FB, Facebook, apa sekejap kan, ajak jumpa, jom jumpa sekejap. Terus nak pergi jumpa. Baru sekali, dua kali kenal, ajak masuk kereta, terus pergi. Baru pergi ni, jomlah kita pergi minum apa, terus pergi.
Dan banyak jenayah kadang-kadang berlaku orang mengambil kesempatan kepada orang yang perlu tinggi. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita kena faham diri kita tau. Sebab apa? Memahami diri itu penting. Jadi maknanya aku dah jadi mudah diajak rupanya. Maksudnya kerana kalau kebetulan keliling kita orang yang baik, okey. Tapi kadang-kadang ada orang yang maknanya oleh kerana dia perlu tu tinggi, maknanya dia suka untuk diajak. Orang ajak pergi. Kena orang yang ajak tu orang yang nak ambil kesempatan kat dia. Berapa ramai kepada hari ini orang yang maknanya ada jenayah yang terlibat di sisi undang-undang ada di Malaysia. Kerana apa? Kerana maksudnya orang tu ajak dia ikut. Dia bukan paksa tau. Atau maknanya ajak ikut budak-budak sekolah contohnya. Kan? Budak sedangkan dalam undang-undang kita bawah 18 tahun mengadakan perhubungan, tak kisah suka sama suka ke, dia di-charge sebagai rogol. Saya sebut kan. Tapi nak ceritanya kita perhatikan anak kita yang sekolah menengah, emosi dia macam mana. Sebab tu kena kenal. Jangan kita maknanya malas untuk berfikir, malas untuk mengenal anak kita dan sebagainya. Orang ajak suka nak ikut. Sampai kadang-kadang kalau kita tak faham benda ni, kita tak ajar dia untuk melimitkan keadaan diri dia tu. Itu akhirnya sampai maknanya orang ajak ikut. Sampai akhirnya orang boleh mengambil kesempatan daripada benda-benda demikian. Sebab tu tak sedikit jenayah sama ada dilaporkan ataupun tidak dilaporkan bermula dengan maknanya pengembangan yang agak tinggi mengikut kan. Akhirnya orang mengambil kesempatan. Auzubillah min zalik. Okey. Kita tengok kadang-kadang pula ada orang yang maknanya perlu rendah. Maksudnya dia tak suka orang ajak dia, ataupun kalau orang ajak dia sekali okey tapi dia pun datang tak ada penyertaan dan sebagainya kan. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengajarkan kepada kita maksudnya kalau untuk orang-orang yang saya baca hadis itu saya nampak maksudnya bagi orang-orang yang emosi rendah perlu tu rendah sekalipun. Nabi kata hakul muslim alal muslim. Ada hak-hak muslim yang perlu ditunaikan. Antaranya apa? Kalau kamu dijemput dalam satu majlis perkahwinan dan sebagainya, datang. Kenapa hadis ini ada? Padahal okey je, orang jemput kita datang je lah. Tapi ada orang yang dijemput dia tak datang. Maknanya dia tak, sebab apa? Sebab emosi pengembangan dia perlu tu kat rendah. Okey, nanti para pendengar boleh tak kongsi pengalaman? Ada tak kita jenis macam gini? Maknanya sampai kadang-kadang adik-beradik punya kenduri kahwin pun tak datang kadang-kadang. Dia bukan tak nak, dia bukan benci, bukan bergaduh, tak. Dia memang maksudnya perlu dia rendah. Dia macam malas je Ustaz. Dia macam malas. Ya, macam mana? Dia macam malas nak pergi macam tu. Dia maknanya malas satu hal, tapi maksudnya dia punya oleh kerana emosi pengembangan tu ataupun penyertaan tu agak rendah, maknanya tak ada benda yang trigger dia untuk pergi. Tak ada benda yang drive dia ataupun memacu dia untuk dia bergerak pergi. Sebab okeylah ramai orang datang kan. Itu dalam hadis yang disebut sampai Nabi SAW sebut mengajar pada penyertaan ni, contoh macam kalau dia kata maksudnya ada kematian, pergi datang. Ada orang emosi rendah, saudara mara meninggal pun tak datang. Ada. Bukan salah dia kan, tapi dia kena sedar benda tu dan kena dipupuk melalui agama kan. Agama orang Johor kata kan, kena dipupuk melalui agama. Ugama Ustaz, ugama. Agama. Kau sekolah agama. Okey. Jadi maknanya perlu dipupuk, perlu dididik. Okey, contoh katakan melawat orang sakit. Kenapa hadis ada benda itu? Sebab ada orang yang memang dia bukan tak sayang, tapi jenis macam tu. Mana pengembangan tu agak kurang, penyertaan tu agak kurang. Sampai nak pergi-pergi tu memang dia tak ada benda yang memacu dia untuk pergi tu. Jadi maknanya ada orang macam ni. Okey. Kalau kadang-kadang sampai orang yang agak rendah, orang yang agak rendah, maknanya sampai kalau ikut maknanya kajian ahli pakar jiwa, sampai ada orang yang maksudnya termasuk dalam gangguan kesihatan mental. Okey, kita dah belajar kongsikan, maknanya keadaan kita ni dia ada kesihatan mental yang biasa, gangguan kesihatan mental. Gangguan kesihatan mental ni ibu kakak kalau tak perasan, tak dijaga, berlalu dalam satu tempoh masa dan berulang, dia akan jadi penyakit mental. Kita jangan cerita tipikal penyakit mental yang orang main cakap sorang-sorang, tak.
ada kurang lebih 1,800 jenis maknanya penyakit mental kan, ataupun gangguan kesihatan mental kita kena faham. Okey, bagi orang yang mengajak perlu tu rendah, kadang-kadang dia boleh sampai terjatuh kepada gangguan kesihatan mental. Antaranya apa? Antaranya social anxiety disorder. Social anxiety disorder ni maknanya keadaan apa yang kadang-kadang orang yang ada fobia bersosial. Jenis gangguan kecemasan. Kalau orang ramai-ramai itu jadi cemas, jadi ketakutan yang melampau. Maksudnya dia akan tak selesa bercakap dengan orang. Bertemu orang baru, menghadiri perhimpunan sosial ramai-ramai itu jadi sesak nafas. Maknanya takut kalau dia datang tu, dia rasa tu orang tengok dia, perhati dia kan. Bukan malu tu, bukan kerana malu segan, dia ada satu persepsi macam tu. Ini dia panggil apa? Dia panggil social anxiety disorder. Dia rasa anxiety bersosial tu satu disorder. Itu yang akhirnya apabila perlu pengembangan rendah, perlu penyertaan rendah, akhirnya dia sendiri-sendiri kadang-kadang boleh jadi kepada gangguan kesihatan mental ataupun kesihatan penyakit mental bagi orang yang apa disebut sebagai social anxiety disorder. Okey, antara lain adalah ada orang yang avoidant personality disorder. Avoidant personality disorder ni adalah satu keadaan di mana orang mengelakkan kerja-kerja yang berkaitan sosial dan mengelak pula maknanya maknanya ada orang mengelak untuk ke sekolah. Dia malas satulah. Kalau malas tu dia punya ubat rotan je lah kata pepatah, al-asa liman asa. Al-asa tu rotan, liman asa siapa yang degil. Rotan ada untuk orang yang degil. Ada orang yang malas, ada orang memang maknanya takut penolakan, takut kritikan. Jadi bila takut kritikan sampai dia avoidant personality disorder ni maknanya dia takut kritikan sampai dia avoid benda tu. Maknanya penyertaan tu agak rendah sampai kalau orang kata apa pula kan. Maknanya ia mungkin berasa seolah-olah maknanya tidak disenangi. Dia rasa dia tidak disenangi dalam situasi sosial walaupun benda tu tak berlaku pun. Jadi maknanya orang yang rendah macam ini maknanya kurang keyakinan diri, maknanya dan suka pengasingan diri. Dia ada satu dipanggil kepercayaan yang dia percaya orang mengata dia lah, orang tak suka dia dan sebagainya. Akhirnya dia jadi avoidant personality disorder. Jadi maknanya ada orang yang bermula dengan rendah, maknanya boleh jatuh kepada gangguan kesihatan mental dan boleh jatuh kepada penyakit mental. Okey. Bagi orang yang tinggi, orang yang tinggi penyertaan, sama dia suka mengajak ataupun dia suka diajak. Pesanan Nabi SAW, suka diajak ataupun suka mengajak, jangan sampai ajakan itu jatuh kepada benda-benda maksiat pula. Ini adalah hadis, maknanya mungkin DJ KIT nanti boleh boleh kongsikan. Saya dah kirimkan dekat WhatsApp. Dalam hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Apa kata Nabi SAW? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku daripada amalan yang keji. Suka mengikut, suka mengajak, suka diajak. Jangan sampai mengajak kepada akhirnya pergaulan tak jaga kan? Dan munkaratul akhlak wal a'mal, dan juga amal-amalan yang keji, wal ahwa, dan nafsu yang buruk, dan satu lagi al-adwa, iaitu penyakit yang berat. Sekarang Nabi SAW ajar maksudnya dalam keadaan sekarang ni kan, kita ada SOP kita kan. Jangan duk kawan-kawan ngajak sangat, kita suka sangat nak pergi sampai al-adwa, maknanya penyakit-penyakit yang berjangkit tu, penyakit-penyakit yang buruk tu kan. Ini bagus doa ni kalau kita baca, maknanya terutama sekarang jadi maknanya mengajak dan diajak, maknanya pengembangan tu jadi bukan saja bagian akhlak. Dalam sekarang ni pun mana ada penyakit-penyakit yang boleh menular dengan benda-benda penyertaan yang ramai-ramai.
Wallahu a'lam. Masya Allah. Saya tengah cuba untuk kongsikan kepada rakan-rakan pendengar doa tersebut. Nanti saya akan cuba juga kan. Sampai ke hujung nanti kita akan cuba kalau dapat ya. Tapi ni apapun, kita ada banyak juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz yang tak kurang bagusnya juga kalau kita kongsikan supaya kita semua dapat ambil maklum, dapat ambil perhatian tentang ini. Antaranya soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM di 0129004004. Soalannya, Ustaz, orang yang perlu tinggi ni kena perhatikan, terutama anak-anak kita kena pantau. Dia kata takut orang ajak semua nak buat, betul macam Ustaz kata tadi, kawan-kawan ajak ber-TikTok pun nak buat juga las-las mendedahkan diri pada bahaya. Jadi bagaimana Ustaz kita sebagai keluarga nak pantau dan bagaimana cara terbaik untuk mendekatkan anak-anak kepada yang nak tunjuk tinggi ni Ustaz? Okey, anak-anak tanggungjawab kita kan. So jangan malas untuk kita kenal, jangan malas untuk kita didik dia, jangan malas untuk bercakap dengan dia. Kelemahan ibu bapa zaman sekarang adalah bukan tak cukup dibayarkan sekolah yang mahal-mahal, bukan. Dulu sekolah nasib tau. Di zaman atuk-atuk kita, orang boleh sekolah, ada orang ada kemampuan, orang ada lembu yang banyak, orang ada tanah yang banyak, gadai tanah boleh pergi belajar. Ni cerita dulu bukan bangsa-bangsa orang biasa. Maknanya belajar tu adalah nasib naik. Sekarang mak bapak dah banyak mampu. Jadi bukan semata-mata kita kemampuan hantar anak tu ke sekolah, tapi berkongsikan falsafah hidup pada anak-anak. Itu benda yang kurang. Sebab apa? Kalau anak-anak kita tidak dapat falsafah hidup daripada kita, maka dia akan dapat falsafah hidup daripada kawan-kawan dia yang sama-sama tidak matang. Jadi maknanya itu akhirnya nanti dia akan rasa macam nak nampak kita macam cool lah, kena isap vape lah contohnya. Dia dapat falsafah hidup daripada kawan-kawan, maka dia akan rosak. Jadi mak bapak ni kena kongsikan falsafah hidup. Tengok dulu atuk-atuk kita dia ada pepatah Melayu tu maksudnya adalah falsafah hidup. Alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Itu kan falsafah hidup. Patah sayap bertongkat paruh namun mengalah tidak sekali. Kalau jala telah ditebarkan, usah bicara basah dan keringnya. Maksudnya kan, maknanya benda-benda yang falsafah hidup yang diorang boleh ingat. Ada self-talk, ada monolog dalaman yang boleh ingat. Ayah saya cakap. Kita tengok tokoh-tokoh yang besar sekalipun, tak perlu saya sebutkan nama di sini, sama takut kita suka ke tak suka, tapi banyak tokoh-tokoh besar, dia berkata, ayah saya pernah berpesan, mak saya pernah berpesan. Maksudnya, pesanan mak ayah tu penting bagi satu orang pembentukan peribadi untuk anak-anak tu. Jadi anak-anak kita yang pengembangan suka tinggi, kita kena perhatikan, kena nasihat dia. Biarlah dia kata kita membebel ke apa, biarlah. Tapi kita ingatkan dia sebenarnya. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita juga di WhatsApp IKIM. Tanyakan soalan, kata, Ustaz, saya nak tanya, kalau sebagai seorang isteri, jika kawan-kawan ajak teringin nak pergi, tapi sebab kekangan dari segi kena urus keluarga, dari segi kewangan, kadang-kadang rasa tertekan sebab tengok kawan-kawan boleh, tapi diri sendiri tak boleh. Jadi bagaimana nak motivasikan diri agar bersangka baik, Ustaz? Okey, maksudnya perlu tu tinggi tu, tapi ada kekangan-kekangan kan, maksudnya yang menyebabkan tak boleh nak ikut sekali, maknanya perlu tu tinggi. Itu yang kadang-kadang secara kemanusiaannya kita rasa tertekan sebab kita perlu tinggi, tapi kita nak menyertai tak boleh. Itu orang jadi tertekan. Ini peranan suami untuk faham. Jadi suami kena faham. Maksudnya benda-benda emosi ni benda-benda yang kita kena faham dan kita kena urus. Jadi maknanya suami tengok, isteri aku memang macam ini, tapi sekarang dengan anak kecil banyak apa semua kan, maksudnya dia jadi stres. So stres tu daripada mana datang dia? Situ kadang-kadang saya ni suami yang baik, semua saya sediakan, saya tak marah-marah isteri saya tak kisah pun. Kadang-kadang mungkin dia penat, saya tolong dekat dapur, saya tak kisah pun. Tapi kenapa dia stres, Ustaz? Rupanya daripada emosi pengembangan yang perlu tinggi tu dia tak dapat nak penuhi. Suami pun buat tak tahu je benda tu. Memang benda lain suami bagus sediakan dan sebagainya. Tapi maknanya kita kena tengok kenapa, why. Memahami Pesona di Zahra 2022 ni kita cuba faham why, kenapa. Daripada mana datangnya benda itu. Supaya kita boleh raih kemanusiaan tu. Sebab Islam tak nafi kemanusiaan. Wallahualam. Baik, Masya Allah. Kita banyak lagi soalan sebenarnya Ustaz, tapi masa kita agak terbatas. Yang saya nak kongsikan juga doa yang tadi Ustaz dah kongsikan pada saya di WhatsApp saya. Okay, kita ni doa ni doa dijauhkan daripada pelbagai keburukan. Betul Ustaz? Doa ini? Okey, saya bacakan sekali lagi. So maksudnya boleh screenshot, boleh simpan dalam telefon kita.
boleh amalkan doa ni. Doa diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada akhlak yang keji, amalan yang mungkar, nafsu yang buruk, dan pelbagai penyakit yang berat. Kalau kita nak baca ramai-ramai, ni tu tukana. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Baca ramai-ramai. So kalau kita memang jenis maknanya emosi pengembangan kita agak tinggi, perlu ke tunjuk ke tinggi, biar dia terarah. Biar dia tu tetap dalam panduan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan kita ada satu soalan Ustaz, soalan terakhir lah kan daripada sahabat kita ni nak tanya, adakah emosi, dia kata sekejap ya, okey, adakah emosi seorang itu akan berubah mengikut usianya Ustaz? Semakin berusia seseorang, semakinlah bertambah emosi mengikut berbanding usia masa muda terlebih dahulu Ustaz. Okey, emosi ni memang boleh berubah kan, mengikut usia, mengikut keadaan, mengikut pendedahan kita kan. Sebab itu kita boleh check emosi kita dalam tempoh 7 tahun. Setiap 7 tahun boleh check. Jadi kalau kita dah belajar nanti 12 emosi, kita buat satu carta. Okey, maknanya 12 emosi tu, okey, tunjuk perlu. Kita ni tinggi ke rendah ke, nanti saya akan tunjukkan dalam praktis. Kita ada praktis terus, maksudnya untuk kelak-kelak akan datang. Kan? Macam mana kita nak buat carta? Kita buat kita punya family punya, maksudnya DNA, family DNA. Anak kita macam mana, isteri kita macam mana, suami macam mana. Jadi kita boleh faham, sama-sama faham kan. Okey. Jadi maknanya setelah setiap 7 tahun dia mungkin boleh berubah. Contoh, dulu memang suka mengajak orang, kan? Suka diajak. Dan satu masa dah penat lah, macam malas-malas nak duduk rumah je lah. Kan? Dan sebab tu boleh cek 7 tahun. Dan kadang-kadang satu orang ada satu fasa dipanggil maknanya perubahan emosi yang besar. Bukan ada satu kejadian yang berlaku. Dia suka pergi tiba-tiba aksiden, banyak yang meninggal, orang sama-sama dengan dia. Jadi akhirnya dia jadi orang yang emosi pengembangan jadi rendah dah. Ada juga mana kejadian kadang-kadang benda-benda berlaku ataupun faktor-faktor umum. Faktor-faktor ada juga faktor orang senyap je. Tiba-tiba dah naik pangkat, duit dah ada, emosi pengembangan jadi tinggi pula. Ada juga macam itu kan. Sebab itu maksudnya kita kena tengok diri kita, amalkan doa tadi itu biar kalau ada emosi pengembangan tinggi maksudnya tetap dalam maknanya panduan atau bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya boleh nak kongsikan sedikit cerita sebelum kita habis Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada rumah kebajikan, rumah HIV Muslim. Sebelum tahun 2009 tak ada rumah HIV Muslim, jadi orang HIV ni duduk di gereja-gereja. Saya suka nak nyampaikan terima kasih saya kepada Majlis Agama Islam Selangor, maksud Pusat Zakat Selangor yang sama-sama membantu, dan semua ramai juga ada yang membantu untuk penubuhan rumah ni. Okey. Tapi apa yang saya nak kongsikan cerita di sini adalah ada orang yang masuk ke dalam rumah itu kerana memang perangai latar belakang dia agak berat lah. Maksudnya dia memang jenis memang orang yang nakal ya. Kamu nakal ya. Maksudnya memang dah agak nakal ya. Tapi ada orang baik yang tersilap. Maksudnya naik pangkat, duit dah banyak, dia tersilap. Pergi, maaf saya sebut pergi tidur dengan satu orang perempuan dan kena HIV. Maksudnya sebab benda HIV ni, apabila satu orang tu ada dalam badan HIV, selagi mana dia belum AIDS, dia kadang tak perasan pun. Maknanya dia punya antibody tu masih tinggi, dia tak perasan pun. Itu yang banyak jadi, kita tak tahu orang di luar sana. Saya kalau bagi ceramah dekat sekolah menengah contohnya kan, saya selalu tekankan benda ni. Kita tak tahu. Ada orang yang memang orang baik yang tersilap. Sekali tu dan sekali tu kena. Dia tak tahu, drop jatuh AIDS. Sebab tu saya tanya, saya kata tuan, saya tengok tuan ni bagus, orang yang berjawatan tinggi, bagus semua kan, kenapa Tan boleh, maksudnya ada ke pergi kat